nasionalisme, pragmatisme dan sebagainya. Penjajah yang telah menjajah negeri orang Islam tidak memberi kemerdekaan secara percuma. Mestilah kemerdekaan itu dengan mereka melatih anak-anak negeri di kalangan orang Islam yang meneruskan ajaran-ajaran mereka. Mereka tidak sekali-kali mengizinkan bagi orang Islam mendirikan semula pemerintahan Islam sebagaimana yang diajar oleh Al-Quranul Karim, yang ditunjuk caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada kumpulan-kumpulan Islam, mereka akan sekat habis-habisan supaya kumpulan ini tidak berkuasa memerintah. Mereka akan wujudkan di kalangan anak-anak negeri yang boleh membawa ajaran-ajaran yang mereka tinggalkan. Inilah yang berlaku di seluruh dunia Islam. Di Algeria, sebagai contoh, yang berjuang menentang penjajah Perancis selama beratus tahun dan mengorbankan lebih daripada 1 juta para syuhada. Perjuangan ini dipimpin oleh ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam. Apabila tiba masa mereka mesti berundur, maka dibuat perjanjian di seluruh negeri kepada orang-orang Algeria yang mendapat pendidikan Perancis, yang menjalankan pemerintahan secara yang dikehendaki oleh penjajah Perancis, bukannya secara Islam. Ini juga yang berlaku di Indonesia. Yang menentang Belanda ialah ulama-ulama, pemimpin-pemimpin Islam. Bila Belanda nak berundur, maka dilantiknya orang-orang Indonesia yang boleh meneruskan dasar-dasar Belanda. Begitu juga Malaysia kita. Yang menentang penjajah ialah golongan Islam. Bila penjajah orang putih nak beri kemerdekaan, maka dilantiknya pemimpin-pemimpin yang boleh meneruskan dasar-dasar mereka dan cara-cara mereka. Bukannya cara Islam yang ada dalam Quran yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana penjajah telah meninggalkan ideologi-ideologi dan pahaman-pahaman seperti sekularisme. Kita akan baca, iaitulah ajaran yang memisahkan agama dengan politik. Politik tidak ada hubungan dengan agama dan masuk dalam kepala orang, termasuk orang Islam. Dengan mereka tak sedar ajaran ini adalah ajaran sesat yang menolak ilmu Allah Ta'ala, yang menolak kalam Allah Ta'ala, yang menolak kitab Allah Ta'ala, yang menolak tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ajaran kapitalisme dalam bidang ekonomi yang menghalalkan riba, yang membenarkan kerja-kerja maksiat, memberi kebebasan kepada orang perseorangan di atas nama kemajuan ekonomi. Padahal dalam Islam ada ajaran yang berkait dengan muamalat. Begitu juga sosialisme, iaitulah ajaran yang kononnya untuk membela masyarakat. Padahal dalam Islam sudah ada ajaran yang membela masyarakat. Tak perlu lagi kepada sosialisme. Nasionalisme, iaitulah pahaman kebangsaan yang menjadikan bangsa serupa agama juga. Padahal Islam ada lain, bangsa adalah lain.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang menentang bangsanya sendiri, bangsa Arab, apabila bangsa Arab menolak ajaran Islam. Nasionalisme meletakkan bangsa lebih daripada agama ataupun setara dengan agama. Pragmatisme ialah ajaran mengikut keadaan, mengikut selera. Apa yang orang nak, ikut selera. Hanyut, tidak berteguh, berpegang istiqamah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat orang-orang yang masih mengaku beragama Islam tetapi tidak faham, mengkaji sedalam-dalamnya ajaran Islam, dibuang. Silap. Tetapi tidak faham, tidak mengerti, atau tegahnya jahil berkenaan Islam. Paling malang kalau jahil murakkab, tidak sedar dirinya jahil, tetapi mahu bercakap berkenaan Islam, lalu menganut ideologi itu, berjuang dengan bersungguh-sungguh, meninggalkan syariat Islam sendiri. Mereka mengambil ideologi itu dalam perkara-perkara pemerintahan dan ekonomi, atau dengan lain perkataan dalam perkara dunia. Bahkan ada di antara mereka yang berani menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan jahat dan fitnah-fitnah, seperti Islam tidak sesuai lagi di zaman ini, atau Islam mestilah disesuaikan dengan ideologi itu, dengan membuat perubahan-perubahan yang berani sehingga menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Mereka sebenarnya orang-orang yang sesat di zaman ini, memecah belahkan masyarakat Islam daripada tali agama Allah. Ini ialah penyelewengan yang berlaku di akhir zaman. Mereka ni mengaku Islam, semayang, puasa, pergi ke Mekah, beribadat, tetapi dalam hukum-hukum agama yang berkait dengan kehidupan mereka tolak. Contohnya mereka yang berjuang komunis, duduk dalam hutan, berkawan dengan puak-puak yang bukan Islam, berjuang komunis. Semayang terawih di bulan Ramadan dalam hutan, semayang terawih, tetapi menganut ajaran komunis, menganut ajaran yang bercanggah dengan syariat Allah dalam urusan hidup. Begitulah mereka yang memerintah negara, menolak undang-undang yang ada dalam Quran, hukum yang ada dalam Quran. Hukum hudud, hukum kisah tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Mereka pakai undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah British. Mereka semayang, mereka puasa. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Oleh kerana Islam itu, ad-din, oleh kerana Islam itu ad-din, yang meliputi segala-galanya, maka haramlah kita menjuzukkan Islam, menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain, seperti masih beribadat secara Islam, bernikah kahwin secara Islam, melakukan urusan kematian secara Islam. Tetapi pemerintahan, ekonomi dan urusan-urusan duniawi yang lain telah menolak Islam, berani engkarkan ajaran Islam, maka menjadi murtad wala'iyyazabillah, walaupun masih bersemayang, puasa, berhaji dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Inilah bahaya yang menimpa Islam sekarang ini, bahawa penganutnya sendiri telah mengingkari ajarannya, mempermainkannya menurut selera. Oleh kerana itu, maka sangat penting kita mengenali musuh-musuh baru ini, supaya selamatlah akidah dan iman kita. Dan kita menyedari betapa wajib mempertahankan Islam dan menentang musuh baru itu dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau kita baca dalam Quran, banyak ayat-ayat yang menolak orang Yahudi Bani Israel. Di antara perangai Yahudi Bani Israel ialah bermain-main dengan kitab Taurat.
Mereka beriman sebahagian daripada Taurat. Mereka menolak sebahagian yang lain. Di antaranya, mereka beribadat. Mereka semayang dengan kitab Taurat. Mereka baca kitab Taurat malam satu. Hukum-hukum yang berkait dengan kehidupan mereka. Contohnya hukum hudud. Yang berkait dengan berzina. Di sana ada hukuman jenayah zina dalam kitab Taurat. Apabila orang-orang besar Yahudi melakukan kerja-kerja zina, lalu mereka buat undang-undang lain. Mereka reka undang-undang lain. Mereka tolak hukum yang ada dalam kitab Taurat. Allah Ta'ala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Adakah kamu beriman dengan sebahagian berkitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu, malaikat kecewa hidup di dunia dan di akhirat dicampurkan ke dalam neraka. Dan Allah Ta'ala tidak lalai daripada apa yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala menyebut, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian kitab? Allah Ta'ala tak kata kamu beramal dengan sebahagian kitab, kamu tinggal sebahagian kitab. Tak kata begitu. Allah Ta'ala sebut, "Afatu'minun." Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab? Wa takfuruna bi ba'dil kitab. Dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain. Bak nikah kahwin, bak semayang, bak puasa, bak haji, kamu percaya. Bak yang berkait dengan undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, kamu kufur, kamu tak percaya. Kamu pakai hukum-hukum yang lain, undang-undang yang lain. Kamu persoalkan macam mana nak kerak tangan orang curi, nak kerak tangan pokok. Teramuk ke tak teramuk? Hukum kerak tangan ni adalah hukum yang disebut dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dikerak tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Itu disebut dalam surah Al-Ma'idah. Quran ni apa dia? Kalam Allah. Kalam tu apa dia? Sifat Allah Ta'ala. Kalam ni sifat Allah Ta'ala. Hukum Allah ni apa dia? Ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah yang tak tinggi. Bila tolak hukum ni bermakna tolak sifat Allah Ta'ala. Tolak kalam Allah Ta'ala. Tolak ilmu Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur. Surah An-Nur. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Wa anzalna fiha ayatin bayinat. La'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. ولا تأخذ بهما رأفة بدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Surah yang kami turunkan, yang kami terangkan, yang kami fardukan. Di dalamnya ada ayat-ayat yang nyata supaya kamu mengambil pengajaran. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebanyak 100 sebatan. Jangan kamu kesian kepada kedua-duanya, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kamu kesian, kamu tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah pula, "Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud." Itu permulaan surah Ma'idah. Buka surah Ma'idah dalam Quran, permulaan dia apa? Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kamu akan ikatan perjanjian kamu. Ikatan perjanjian kamu.
Kemudian di antara ikatan perjanjian itu ialah 2 kalimah syahadah yang kita ucapkan. Dalam surah ini disebut hukum-hukum yang berkait dengan hukum jinayah. Hukum jinayah yang wajib dilaksanakan. Tiba-tiba kamu pergi pakai undang-undang British. Tolak undang-undang yang ada dalam surah Al-Ma'idah. Di mana akad kamu, ucapan 2 kalimah syahadah yang kamu ucapkan di hadapan Allah Ta'ala. Di mana kata-kata kamu? Syahadah menipu. Akad menipu. Ini kita kena rujuk kepada Quran. Tengok terjemahan dia. Permulaan surah tu apa dia? Tengok terjemahan dia. Di sinilah maknanya mereka yang menolak syariat Allah pergi pakai undang-undang yang lain. Bermakna dia telah merungkai perjanjian dia dengan Allah Ta'ala. Dirombak perjanjian 2 kalimah syahadah. Maka diperkenalkan. Itu silap aja. Perkenalkan. Maka diperkenalkan ideologi-ideologi, teori-teori dan falsafah baru. Setelah kita mengenal ajaran-ajaran lama yang sebahagian besarnya sudah dikalah dan dilenyapkan dari muka bumi Allah ini. Ajaran lama Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Syiah itu telah dikalahkan. Ini ajaran baru pula. Perkara ini menjadi masalah besar kerana tidak disebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu. Sebabnya ialah berada di tengah-tengah masyarakat Islam di zaman selepas para ulama dahulu mengalang. Sebabnya ia berada di tengah-tengah masyarakat Islam di zaman selepas para ulama dahulu mengarang kitab-kitab mereka. Dan setelah sebahagian besar daripada mereka meninggal dunia. Ajaran baru ni tidak ada pada masa ulama-ulama itu mengarang kitab. Maka kita yang kemudian inilah pula kena hurai semula. Dan insya-Allah kita akan dapat merajukkan kepada tulisan-tulisan para ulama yang hidup di zaman baru dan memperkenalkan Islam dengan penuh pengorbanan, dengan lisan, dengan lidah, tulisan dan tangan. Bahkan ada di antara mereka yang gugur syahid kerana tidak sanggup menjual agama dengan habuan dunia. Tekanan berlamunan ke atas para ulama. Tekanan berlakunya ke atas para ulama. Kerana penganut ideologi itu berkuasa di negeri-negeri Islam. Dengan kesempatan yang diberi oleh musuh-musuh yang menjajah negeri umat Islam, di mana para penjajah yang menganut berbagai-bagai ideologi dan pahaman itu, walaupun bermusuh dan berperang sesama mereka, tetapi mereka bersatu menentang Islam dan penganutnya, yang bercita-cita menegakkan Islam sebagai ad-din. Penjajah barat yang menganut pahaman liberalisme kapitalisme bersedia menyerahkan tanah jajahannya kepada komunis atau sosialis kalau mereka tidak berdaya menentang golongan Islam, seperti yang pernah berlaku di zaman Selatan dan Algeria. Begitu juga penjajah yang menganut pahaman komunis bersedia menyerahkan tanah jajahannya kepada golongan kapitalis kalau mereka tidak berdaya menentang golongan Islam, seperti tawar-menawar yang berlaku sekarang ini di Afghanistan, sehingga para mujahidin bersendirian kerana mereka mahukan sebuah negara Islam yang mendaulatkan Islam sebagai ad-din, di mana penjajah komunis dan penjajah barat yang berperang sesama mereka sanggup tawar-menawar antara satu sama lain. Di Yaman Selatan, di masa penjajahan Inggeris, bila rakyat Yaman Selatan bangkit menuntut kemerdekaan, Inggeris nak berundur, Inggeris sanggup serah kepada komunis memerintah Yaman Selatan. Inggeris yang bermusuh dengan komunis, tak apa mau ambil komunis, asal jangan jatuh kepada Islam. Mereka sanggup buat begitu. Dan inilah yang berlaku di Bosnia sekarang. Bosnia, apabila rakyat Bosnia bangkit untuk menuntut kemerdekaan, berperang, mereka dibunuh dengan ganas, dan orang Bosnia bangkit semula nak kepada Islam.
Lalu mereka buat perjanjian. Mereka bantu mengalahkan Puak Serb. Puak Serb mengalah. Mereka dan tentera NATO-nya mengambil alih. Tetapi dibuat perjanjian Dayton. Perjanjian yang dikendalikan oleh General Dayton, seorang jeneral Amerika. Dikenali dengan perjanjian Dayton. Dalam perjanjian Dayton ini, mana-mana ada orang Arab, orang apa yang duduk di Bosnia yang berjihad bersama dengan orang Bosnia, hendaklah dihalau keluar. Tak dibenar duduk di situ. Dalam masa yang sama, tak dibenarkan wujudnya sebuah kerajaan agama. Kerajaan agama Islam tak boleh. Kerajaan sekular tak apa. Kerajaan yang Islamnya tidak berdaulat, Islamnya tidak memerintah. Nak semayang tak apa, nak pergi haji tak apa. Tapi syariat Islam tidak berdaulat, tidak memerintah. Berdaulat ni makna memerintah, itu makna berdaulat. Orang Melayu tak reti berdaulat. Orang Melayu berdaulat ni mari ribut. Mari ribut, daulat dah, daulat raja kita tu. Itu bodoh. Tak tahu kala. Berdaulat ni makna syariat Allah memerintah, itu berdaulat. Kalau situ syariat Allah tak memerintah, itu tidak berdaulat. Islam tidak berdaulat. Ini mesti faham. Ini yang dikendaki oleh penjajah. Begitulah yang berlaku di Afghanistan. Rusia menyerang Afghanistan apabila mereka lihat berlaku kebangkitan Islam di Afghanistan. Rusia menakluk Afghanistan. Mujahidin berperang, berjaya mengalahkan Rusia. Rusia berundur. Mujahidin mengambil alih. Kumpulan Islam mengambil alih. Kemudian mereka ambil alih pula. Mereka ambil alih. Acok pemerintahan Karzai, Hamid Karzai. Yang bukan cara pemerintahan Islam. Dan orang Afghanistan lawan, tak menyerah kalah. Kerana mereka faham. Ini berlaku kerana mereka tidak mengizinkan Islam memerintah. Itu yang berlaku di Palestin sekarang. Puak Hamas memerintah dengan Islam. Mereka tak iktiraf. Mereka tak terima. Walaupun Hamas menang melalui pilihan raya, lalu dirampahnya tepian barat. Kemudian Hamas menguasai Gaza. Gaza dikepung. Disekak airnya, disekak elektriknya. Disekak segala kemudahannya. Termasuk negara-negara Arab sendiri bekerjasama untuk menyekat. Kerana tidak mahu sebuah pemerintahan Islam. Orang Arab yang merintah hari ini pun karuk. Karuk tak ikut syariat Allah. Nama je Arab. Tengok dalam TV lah, pakaian tak senonoh. Itu yang jenis merintahnya. Yang merintah negara itu dia. Serupa dengan kita juga. Kemudian mereka buat lagi tipu macam-macam. Tipu pemerintahan. Tak apalah tuan, Islam tak apa. Buat Islam Hadari. Dan Bush puji. Islam Hadari ni betul, kata Bush. Ini kenyataan Bush di Australia. Mengatakan Islam Hadari ini boleh diterima. Amerika boleh terima. Amerika setuju. Ini semua kita mesti faham. Kita mesti reti tipuan-tipuan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka melakukan tipu daya mereka. Ini semua boleh membingungkan orang. Menjadi masalah besar kepada umat Islam sehingga membingungkan mereka. Wallahu a'lam.